Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, selepas anda download file Microsoft Excel invoice daripada Reka Niaga, boleh double klik untuk buka ataupun klik dan tekan enter untuk buka file tersebut. Baik, kita besarkan. Jadi sekiranya keluar protected view seperti ini, apa yang anda perlu lakukan hanyalah tekan enable editing dan kita besarkan semula. Baiklah, apa yang anda dapat lihat ialah di bahagian atas sekali ialah bahagian header yang telah Reka Niaga design. Kemudian kita ada bahagian introduction. Kemudian di bahagian table yang pertama, invoice number, anda boleh klik di bawah sini dan masukkan nombor invoice. Kemudian tarikh pada invoice number ini ialah tarikh invoice ini dikeluarkan. Dan sekiranya ada nombor kontrak ataupun nombor indent, anda boleh masukkan di sini. Ataupun sekiranya tiada, boleh just type sengkang. Invoice tu ialah bahagian invoice kepada siapa. Jadi invoice kepada penerima. Yang mana di sini anda boleh masukkan maklumat syarikat yang akan menerima invoice tersebut. Sebagai contoh, SSFT, Enterprise dan Berhad. Kemudian anda boleh masukkan alamat kepada syarikat tersebut. Baik. Kemudian kita teruskan ke bahagian invoice for. Untuk bahagian invoice for, di sini ialah di mana anda akan masukkan item-item yang anda jual kepada penerima ataupun pembeli, iaitu klien anda. Jadi sebagai contoh, kita ada bahagian item description yang mana anda akan masukkan description item. Price ialah harga per item. Kemudian kita ada quantity, bilangan, dan kita ada total, yang mana di bahagian total ni anda dapat lihat bahagian yang mana ada nombor, yang mana di sini sebenarnya saya dah masukkan formula secara integrasi yang automatik. Jadi kalau boleh jangan buanglah. Okey, baik. Sebagai contoh, item description yang pertama, membekal barangan elektronik sebagai contoh ya. Price harganya 459 sebagai contoh. Quantity 2 barang. Jadi secara automatik di sini integrasinya yang mana 499 akan darab dengan 2 kuantiti berharga 918. Jadi di sini ialah formula yang telah saya masukkan secara automatik, akan mengira secara automatik. Dan anda akan dapat lihat total di bawah pun akan total di bawah ini adalah jumlah keseluruhan di sini. Kemudian grand total yang mana selepas pengiraan yang ada di sini. Baik, kemudian anda boleh masukkan barangan-barangan yang seterusnya. Sebagai contoh, menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan. Sebagai contohnya, anda boleh masukkan harga. Sebagai contoh, 23,000. Jadi kuantitinya of course berapa kali? Sekali. Jadi di sini secara automatiknya akan keluar pengiraan. Baik. Kemudian di bahagian bawah
anda akan dapati ada bahagian inclusive tax. Sekiranya syarikat anda mengenakan tax kepada klien, boleh masukkan berapakah peratusan tax tersebut. Sekiranya tiada, boleh kekalkan kosong. Sekiranya ada, sebagai contoh, katakanlah anda mengenakan 6% tax, yang mana tax ni anda boleh rujuk pada pendaftaran tax lah. Sebagai contoh, katakanlah 6%, jadi just masukkan 6%. Jadi secara automatik tax akan dikira di bawah. Dan secara automatik total akan ditambahkan dengan tax yang telah dikira, menjadikannya kepada grand total. Sekiranya anda memberikan sebarang diskaun, boleh masukkan harga diskaun tersebut. Sebagai contoh, mungkin anda memberikan RM100 diskaun. Jadi secara automatik dia akan terus kirakan berapakah grand totalnya. Sekiranya ada sebarang delivery charges yang anda kenakan, boleh juga masukkan di bawah sini. Ataupun sekiranya tiada, boleh tinggalkan sebagai kosong. Baik. Kemudian di bahagian bawah ialah payment method, yang mana cara-cara untuk customer ataupun klien anda membuat bayaran kepada anda. Di bahagian account holder ialah nama syarikat anda ataupun nama bank untuk syarikat anda, iaitu nama account untuk syarikat anda. Jadi sebagai contoh, Empire Reka Niaga. Dan apakah bank yang anda ingin klien anda bayarkan kepada? Sebagai contoh, Malayan Banking Berhad, iaitu Maybank. Dan enter, dan kemudian boleh masukkan account number. Dan enter. MEPS ataupun Swift code ini, sekiranya anda melakukan perniagaan bisnes yang mana memerlukan maps dan Swift code, anda boleh Google ataupun boleh dapatkan Swift code ni daripada bank tersebut. Sebagai contoh, kalau Maybank, kalau tak silap saya, MBBEMYKL. Ia adalah perlu terutamanya kepada syarikat-syarikat yang ingin membuat bayaran daripada luar negara. Dan di bawah ini adalah bahagian This is completed invoice, no signature required, yang menandakan bahawa invoice ini tidak memerlukan sebarang tanda tangan kerana ia telah diautomatikkan daripada komputer. Baik, sekiranya anda telah bersetuju dengan setiap apa yang anda masukkan, anda boleh terus tekankan kepada ataupun klik kepada file untuk savekan file anda di PC lah. Double klik dan anda boleh save di folder yang anda inginkan. Atau sekiranya anda ingin print, anda boleh tekan print dan anda boleh lihat bagaimanakah rupanya, iaitu print preview sebelum anda print, dan boleh klik pada print. Sekian, terima kasih.